Ustaz Ada Iman. Bagi yang tak tahulah, Ustaz Ada Iman ni asalnya Wahabi lah senang cerita. Dan dia punya Wahabi tu memang totok lah dulu. Saya pernah tengok satu video dia kata ni dahsyat ni. Tapi antara benda yang dipuji oleh Asy'ariyah masa tu, walaupun Ustaz Ada Iman sebagai Wahabi ataupun Salafi ni sebutan lebih lembut kot dia kata Ustaz Ada Iman tu walaupun dia totok, tapi dia insaf, dia ilmiah, dia tak menyerang peribadi dan sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan turning point Ustaz boleh berpindah daripada Salafi Wahabi kepada Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Kita tak kata Asy'ariyah lagi, tapi Ustaz ceritalah nanti. Okey Ustaz, apa beza Asy'ariyah Maturidiyah dengan Asariyah ataupun Hanabilah yang ada di dalam perbahasan para ulama? Sila Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Yang saya hormati, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azhar, seterusnya rakan-rakan asatidzah panel Kiai Nur Hidayat Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nurdurus. Izinkan saya untuk bercakap pada hari ini saya pada martabat adik-adik kepada asatidzah semuanya. Saya masih muda. Berhubung kepada soalan Al-Fadhil Ustaz Azhar, apakah perbezaan di antara Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dengan Athariyah Hanabilah? Kita tak dapat nafikanlah. Dalam kalangan Hanabilah dengan Asy'ariyah pun, meskipun dalam satu keluarga Ahli Sunnah wal Jamaah, masih lagi ada perbezaan. Seperti mana Kiai Nur Hidayat ada sebut pada awal tadi, mereka ini berbeza dalam isu furu' akidah ataupun daqaiqul akidah. Perkara yang mendalam dalam akidah, yang mana orang awam tak wajib tahu, yang mana perbahasan itu berlega dalam kalangan para ulama, para intelektual. Pada perkara tersebut ada perbezaan pendapat yang mana dinaskan oleh ulama Hanabilah, itu tidak membawa kepada tabdi' ataupun takfir. Ulama Hanabilah sendiri menyatakan bahawasanya perbezaan dalam bab-bab seperti itu bin nas, mereka nyatakan tentang khalqul Quran, tentang kemakhlukan Al-Quran. Kalau berlaku perbezaan pendapat, masih lagi belum mengeluarkan seseorang itu daripada daerah agama Ahlussunnah, agama Islam, daerah tauhid dan sebagainya lah. Masih lagi ada takwil-takwil dan uzur-uzur yang mesti diberikan. Bukan semestinya yang mana disebarkan oleh Salafi sekarang. Mereka ambil nas salaf. Masalah Salafi sekarang, sebelum masuk kepada soalan Ustaz Azhar, adalah mereka menjadikan nas manusia dalam zaman salaf sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Itu masalah mereka. Mereka jumpa satu quote, qala hadatsana. Kemudian mereka kata ini, nampak ni Muhammad kata macam ni. Entah lawan ni Muhammad. Entah mubtadi'. Entah Jahmi. Okey, boleh saya tambahkan Ya, sedikit? Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, asas kita tanzih. Kalau kita beza dengan mereka Salafi. Kalau Salafi tengok hadis yang seakan-akan Allah memiliki fisik, mereka akan suka sangat. Iya, betul. Kan begitu. Oh, ini tengok. Allah seperti ini, tengok. Betul. Tapi kita ini yang sudah diajarkan tanzih, mukhalafatul hawadis. Iya. Macam mana ini? Macam mana? Pasti akan ini bezanya. Benar. Yang memang akal kita tanzih dan Betul. akal mereka yang tidak tanzih. Betul. Okay. Terus. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Kiai. Perkara itu saya akan sentuh soalan yang kedua mungkin. Apa tu? Sebagai ex-Wahabi, sejauh manakah tajsim dalam kalangan sejauh manakah tajsim dalam kalangan mereka kan? Saya akan sentuh lagi beberapa pengalaman peribadi. Okay? Jadi dalam kalangan Asy'ariyah dengan Hanabilah ini, mereka still lagi mempunyai khilaf. Still lagi mempunyai khilaf. Seperti mana dinaskan oleh Al-Hafiz Abdul Baqi Al-Hambali, Al-Mawahibi Al-Hambali dalam Al-Ain wal Athar. Al-Imam Al-Qadumi Al-Hambali rahimahullah dalam Al-Manhaj Al-Ahmad fima thuliba an al-madhhab al-ahmad min al-masalib, kan, menyatakan bahawasanya kitab Mu'tamad Mazhab Hanbali ada dua dalam akidah yang dipelajari. Mu'tamad tadris, yang diajarkan, yang menjadi silibus pengajaran. Jadi dalam Asy'ariyah kita ada Ummul Barahin, mungkin kita ada Khairat Bahiyah, kita ada kita Imam Sanusi untuk diajarkan. Dalam Hanabilah ni Fudhal al-Hanabilah lah, okey. Yang menjadi mu'tamad tadris, yang diajarkan mu'tamad adalah Al-Ain wal Athar oleh Abdul Baqi Al-Hambali, dan juga Nihayatul Mubtadi'in oleh Al-Imam Ibn Hamdan, Hamad bin Syabib bin Hamdan, yang diringkaskan oleh Al-Imam Ibn Balban Al-Hambali rahimahullah dalam Qala'idul Aqyan. Dalam Al-Ain wal Athar oleh Al-Hafiz Abdul Baqi Al-Mawahibi Al-Hambali, dalam fasal kedua dia menerangkan perbezaan faslun bainana
antara Hanabilah dengan Al-Asy'ariyah. Dia mulakan dengan pertama, walaupun kita menegaskan bahawasanya memang Ahlussunnah wal Jamaah terbahagi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah dia Athari kan, so dia startkan dengan Athari lah. Yang pertama adalah Al-Athariyah, iaitu pengikut Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah Al-Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga adalah Al-Maturidiyah, pengikut Al-Imam Abu Mansur, Imamul Huda, Abu Mansur Al-Maturidi. Yang cakap tu siapa? Safari ni? Yang cakap itu adalah Abdul Baqi, Al-Hafiz Abdul Baqi Al-Hambali. Awal sebelum As-Safari. Ulama Hambali yang cakap ada 3 itu banyak. Ya, banyak. Sebelum As-Safari ni rahimahullah dalam Lawami' al-Anwar, Al-Hafiz Abdul Baqi Al-Hambali naskan dalam Al-Ain wal Athar. Dalam Al-Ain wal Athar. Pada fasal kedua ni dia membezakan di antara Asy'ariyah dengan Hanabilah. Menjawab soalan Al-Fadhil Ustaz Hazam. Saya ringkaskan isu antara Hanabilah dengan Asy'ariyah ini dengan beberapa mukadimah. Yang pertama, dalam satu keluarga ahli sunnah tak semestinya kita sama sentiasa. Itu satu benda yang yang perlu ditekankan. Sebab netizen sekarang dia orang akan nampak apa aswaja ni kan, dalam bab Ibn Arabi beza. Contoh Kiai Dek lawan Ustaz Idrus round kedua kan? ting-ting Jadi kita musuh. Apa aswaja ni tak teli, tak apa, ini tanaqud dan sebagainya. Ya, orang awam dia tak tahu. Maksudnya betapa dalam arena ilmiah ni, akademik boleh sahaja dalam satu aliran berbeza. Boleh sahaja dalam satu aliran berbeza pendapat. Okey. Jadi dalam satu keluarga besar, itu sebagai contoh sajalah kan. Dalam satu keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah masih ada lagi perbezaan pendapat di antara Al-Asy'ariyah dengan Hanabilah. Saya pecahkan kepada 3 hari ini sebagai ringkasan. Yang pertama adalah bab iman. Dalam bab iman, Al-Hanabilah dia meneruskan pendekatan Ahlul Hadis. Macam Ustaz Nodro cakap tadi, Al-Hanabilah, walaupun kita puji dalam kalangan Al-Hanabilah ada yang fudalaul Hanabilah dan ada ahli hadis yang committed dengan Ahlussunnah wal Jamaah ada. Cumanya daripada kami Al-Asy'ariyah sendiri, kita mengkritik itu tidak menghalang kita untuk mengkritik, walaupun kita nyatakan mereka sama keluarga Ahlussunnah. Kita nyatakan mereka masih lagi mahu tersekat dengan episod sejarah yang lama. Fasa lama macam Ustaz Nodro sebut tadi iaitu mereka masih lagi meneruskan slogan lama. Okey, mereka masih lagi meneruskan slogan lama dan menganggap itu adalah salaf. Itu adalah pegangan salaf. Contohnya dalam bab iman. Dalam bab iman mereka masih lagi memasukkan iman sebagai iman itu adalah sekali. Iman qaulun wa amal, sekali dalam takrif musamma iman. Okey. Ini meneruskan beberapa approach ahli hadis pada zaman salaf yang mana mereka agak gencar melawan Murji'ah. So mereka masukkan iman, takrif iman tu sebagai perbuatan dan juga perkataan pun termasuk dalam iman. Sedangkan di sisi kita Asy'ariyah, takrifan iman adalah tasdiq. Iman adalah tasdiq. Iman adalah kepercayaan dalam hati. Okey. Yang lain-lain itu adalah kemalat, maksudnya penyempurna kepada iman. Okey, penyempurna kepada iman. Tapi dalam pentakrifan iman, mereka Al-Hanabilah masih lagi meneruskan takrifan Ahlul Hadis yang lama, iaitu iman adalah qaulun wa amal berdasarkan nas Imam Ahmad dan nas para ahli hadis yang sezaman dengan Imam Ahmad ketika itu, yang sama blok dengan Imam Ahmad. Kena ingat, ahli hadis mereka cuba untuk, terutamanya murid-murid Imam Ahmad yang macam Kiai Hidayat cakap tadi, bulia bi ashabis su'. Imam Ahmad diuji dengan ashab yang buruk, iaitu ashab yang mana bercelaru, seperti mana kata Syekh Said Faudah, ada iskaliyat, bercelaru. Okey. Mereka ini cuba untuk merampas title ahli hadis dan mereka khaskan pada Imam Ahmad sahaja semata-mata. Itu usaha yang sedang dibuat. Sedangkan ada sahaja dalam kalangan perawi Al-Bukhari, tak silap saya nama Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, yang mana dia kata diriwayatkan di dalam siyar, bahkan dalam Sirah Alamin Nubala oleh Al-Hafiz Zahabi, dia kata mabala bi ashabukum, apa kena dengan rakan kalian ni Ahmad bin Hanbal kan? Qul al-Quran kalamullah waskut, katakanlah Al-Quran adalah kalamullah dan diam, jangan cakap macam Ahmad bin Hanbal. Jadi tuan-tuan dan puan, ahli hadis tidak semuanya ikut Imam Ahmad. Apa yang cuba dibuat oleh Hanabilah sekarang adalah ahli hadis prap Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan realiti macam Kiai Hidayat dengan Ustaz Nurul sebut, pada zaman Imam Ahmad tu, oleh kerana dia yang ngetop,
Kan dia ngetop, maksudnya dia yang paling membawa simbol revolusi lawan kepada Mu'tazilah. So nama dia dinaikkan sebagai imam ahli sunnah, sebagai simbol ahli hadis, The face of ahli hadis lah. Sebab itu sebab dia. Kerana dia adalah lambang perjuangan ketika itu. Hakikatnya dalam lapangan akademik, bukan dia seorang sahaja yang mewakili ahli hadis. Ahli hadis ada banyak pendapat lain berhubung dengan ayat sifat, berhubung dengan khalqul Quran, yang mana tidak sama dia punya pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi kembali kepada perbahasan iman, Abul Faraj Al-Shirazi naskan, Abul Faraj Al-Shirazi Al-Hanbali Al-Qadhi sezaman dengan Al-Qadhi Abu Ya'la, naskan bahawasanya Hanabilah begini, iman qaulun wa amal. Perkataan dan perbuatan masih lagi dalam musamma iman, khilafan lil Asy'ariyah. Berbeza dengan Asy'ariyah. Jadi masih lagi ada perbezaan. Okay, dalam iman, dalam takrifan iman. Ini amat pentinglah sebab inilah yang menyebabkan Imam Abu Hanifah dicela dalam bab iman. Okay? Tapi Ustaz, ana nak pastikan dulu, mereka tak kata orang yang tak solat tu kafir. Ya. Mereka tak kata orang tak Ya, padahal mereka cakap iman adalah amal. Naam. Maksud dia, hakikatnya mereka menerima bahawa amal ni masih samarah. Ya, betul. So dia masukkan mukamilat tu di dalam hakikatul iman. Sebab itu kita nyatakan bahawasanya Al-Hanabilah, mereka, bukan kita katakanlah, Syekh Fodah dia cakap lah, ladayhim iskalat pada taksil sebenarnya. Pada taksil, mereka ada taksil. Tapi tak apalah, itu ruang untuk kritik Al-Hanabilah pada masa yang lain mungkin. Cumanya nak katanya begitu taksil mereka. Begitulah taqid mereka. Begitulah ta'rif mereka. Okey, tapi bila tengok dalam furu', Mu'tamad Hanabilah bahkan beza dengan usul-usul yang mereka sebut. Mereka ikut Mu'tamad mazhab-mazhab lain. Okey? Ni kita kata proses evolusi ni. Ya, betul. Okey. So, kita kena tahulah tak semestinya ulama dia letak usul and then dia iltizam dengan usul tu sentiasa. Tidak semestinya. Tidak semestinya dia letak syurut, kemudian dalam setiap furu' yang dia jumpa, dia akan ikut furu'. Dia akan ikut asal ataupun syurut yang dia letak pada awal tu. Tak semestinya. Dan tak semestinya nas Imam Ahmad akan diguna pakai pada setiap furu'. Saya tak pasti kalau perbahasan kita ni untuk awam, tapi ini penting untuk ditegaskan. Ya kan? Jadi itu yang pertama dalam perbahasan iman, yang mana ianya kurang relevan lah sekarang kan, perbahasan iman. Yang paling ngetop kita kata kurang relevan, tapi sebenarnya isu sekarang ni Wahabi menghukum kafir dengan perbuatannya. Ya, betul. Orang tawaf kubur kita tak setuju, tapi tawaf kubur tu terus jadi kafir. Itu masalah dah tauhid 3. Itu lebih spesifik lagi masalah pada tauhid taksim tauhid. Jadi sebenarnya kita Asy'ariyah kita kata pada pengkafiran seseorang ataupun iman seseorang itu kekal ataupun tidak pada hati dia, i'tiqad dia. So kena gali i'tiqad dia, baru hakim boleh buat keputusan. Tapi sekarang dengan perbuatan terus dituduh syirik, kafir. So terus itu lebih kepada dua isu yang saling sinkronis lah, antara taksim tauhid dengan perbahasan iman lah. Sebab itu saya mulakan juga. Cumanya dia tidaklah se-hot perbahasan ayat sifat. Okey, isu kedua ayat sifat. Itu yang paling ayat penting. Sifat. Itu yang sama sekarang ni. Dalam Hanabilah sebenarnya Mu'tamad Al-Hanabilah seperti mana yang Hanabilah war-warkan adalah mereka mengikut Mu'tamad Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Mukhtasar Al-Mu'tamad, Al-Qadhi Az-Zaghuni dalam aqidah, dan nusus daripada Imam Ahmad yang banyaklah. Okey. Mereka ini kalau kita tengok akidah mereka disimpulkan oleh Abdul Baqi Al-Hambali dalam Al-Ani wal Athar, dan juga Qala'id Al-Qiyan Ibn Balban, Najatul Khalaf oleh Uthman bin Qaid Al-Najdi, Hambali Najdi, Uthman bin Qaid. Tu zaman bila dia? Sezaman, hampir sezaman dengan Imam Muhammad bin Wahab. Oh ya? Hampir sezaman dengan Muhammad bin Wahab. Tapi dia fudalah. Wahab, dia fudalah. Oh. Okey. Orang nampak Muhammad bin Wahab tapi nak katanya itulah dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini adalah ayat sifat, mereka senada dan seiring, yang mana hakikatnya sama saja seperti tafwid Asy'ari. Sama sahaja. Saya tekankan sikit lagi tu Ustaz. Mungkin ada yang tak dengar, tekan. Ya, sama sahaja akidah Hanbali dengan tafwid Asy'ari. Mereka kata mereka isbat zahir, okey isbat zahir. Okey. Isbat zahir istawa, isbat zahir istiwa. Zahir lafaz yani. Zahir lafaz. Laisa zahir. Dan bukan makna. Ada zahir kalam, ada zahir makna lughawi. Nah, yang ditolak itu adalah zahir makna lughawi.
Tapi zahir lafaz tu dia. Zahir lafaz tidak. Zahir lafaz Zahir lafaz itu maknanya tidak taktil dan tidak takwil. Betul. Tidak ta'til, tidak ta'wil, biasa begitu. Amir ruh. Ya, makanya kita perlu untuk menyampaikan kepada kalangan awam tentang perbezaan ini. Iya. Karena memang ada nas-nas ulama kita yang mengatakan memang imrar ala zahir. Memang ada. Ya, Dan itu memang. kemudian dipahami oleh mereka. Kita katakan betul, memang ada ulama yang memang memberlakukan sebagaimana zahirnya. Tapi ini bukan zahir lughawi sebagaimana yang dipahami oleh salafi. Nah, Ya, ini zahir zahir lafaz. atau zahir Sehab alam. perkara ini yang Kiai Hidayat cakap tadi, dan Ustaz Nodrus arahkan saya untuk tegaskan. Mereka sama seperti tafwid Asy'ari, yang mana mereka tafwid ma'ani Hanabilah. Walaupun kita berbeza kan, tapi ini mereka sama dengan kita. Dia tak isbat makna lah. Dia tak isbat ma'ani. Makna Dia tak isbat lughawi. ma'ani Makna lughah. zahir tak? Makna zahir lughah tak isbat. Seperti mana yang dinaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Tahrim an-Nazar fi Kutubil Kalam. Dan juga dalam Lum'atul I'tiqad. Sampai dalam kalangan Asy'ariyah pun, dalam kalangan Salafiyah pun ada yang kata, oh tak, kita terpaksa mengaku bahawa Ibnu Qudamah mufawwidah. Tapi mereka tolak kan? Tidak semua. Ada majoriti cuba untuk takwil. Majoriti cuba untuk hamal dan terehat bawa Ibnu Qudamah tu ke geng kita. Tetapi ada sebahagian, maksudnya mahal syahid ni nak kata dia tak nampak tak ada jalan lagi dah, seperti Allama bin Jibrin, Syekh bin Jibrin, Allama Abdullah bin Jibrin. Dia kata Ibnu Qudamah ni cakap macam ni, dan wal khilafu was-sawabu khilafu dzalika. Dan yang setepatnya bukan seperti apa yang Ibnu Qudamah cakap. Ibnu Jadi Qudamah cakap ni sama-sama Hambali pun kalau tak sesuai dengan akidah dia, as-sawab lain. Yang betulnya lain. Walaupun yang cakap tu Ibnu Qudamah. Ya tak? Walaupun yang cakap tu Ibnu Qudamah. Jadi dinas oleh Ibnu Qudamah, bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fadl Salaf ala Al Khalaf, dia kata bahawasanya dia membantah Muqatil bin Sulaiman dan juga Karramiyah. Dia kata, kenapa tak diam macam mana salaf diam? Dan tidak memberitahu, tidak mentakwil, tidak memberitahu maknanya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah akidah Hanabilah sebenarnya, iaitu itsbat zahir lafaz dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dinaskan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, anak dia Al-Qadhi Ibn Abi Ya'la As-Saghir, dan juga Ibn Az-Zaghuni, Ibn Al-Jawzi lebih lagi yang karang Iddafu Iham At-Tashbih. Begitu juga a'immah Al-Hanabilah, okay? Seperti Al-Imam Abdul Baqi Al-Hambali, Al-Imam Ibn Balban, Al-Imam Mar'i Al-Karmi rahimahullah ta'ala. Ini mu'tamad belaka semuanya, mu'tamad belaka. Bukan seperti Al-Imam Ibn Taymiyah Al-Hafid. Dalam kalangan Hanabilah ada dua Ibn Taymiyah, satu Majduddin Abdul Barakat, Ibn Taymiyah Al-Jadd, satu lagi Ibn Taymiyah Al-Hafid. Okay? Bukan seperti Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah, kita boleh nyatakan beliau rahimahullah, namun beliau tidak serius dalam menafikan tajsim. Hal ini berbeza dengan A'immah Hanabilah yang serius dan committed menafikan tajsim. Dan dia kata tashbih tak salah Ya, ada beberapa dimensi tasbih yang tak salah. Tak salah. Itu kata Ibn Taymiyah sarahatan. Okay? Ini khilaf antara Ibn Taymiyah dengan Al-Hanabilah. Al-Hanabilah begitu committed menafikan tajsim. Itu sama dengan kita lah. Sama. Sebenarnya untuk orang yang tak tahulah, maksudnya bila kita buka kitab Asy'ariyah tu sendiri, terutama pada bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, didatangkan perbahasan mutasyabihat, istawa, yad dan sebagainya. Asy'ariyah tu sendiri kata ada dua kan. Antara satu pegangan salaf iaitu tafwid. Yang kedua pegangan khalaf iaitu takwil. Jadi tafwid ni sendiri sebenarnya dah sama dengan ahli hadis. Sebab itu betul. Sebab itu Dr. Hamzah Bakri dia kata mazhab Asy'ari ni adalah mazhab yang amat baik, amat relevan dan amat mendatangkan kemaslahatan. Bukan seperti mana yang ditimbulkan oleh sebahagian orang. Mana kamera? Sebahagian orang. Sebahagian orang yang kata cuba akan membawa Ibnu Tumar, akan membawa keganasan. La, ya akhi. Maksudnya dia merangkumkan dan mensyumulkan semua itijahat, semua approach. Yang tak nak takwil boleh masuk, come on. Kita nak kait sikitlah dengan RUU Mufti Wilayah ni. Sebab kan RUU Mufti Wilayah takrif dia ahli sunnah wal jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. So ada orang tanya kenapa tak masuk ahli hadis. So kita nak kata bahawa dalam pegangan Asy'ariyah tu sendiri dah terima pegangan salaf, pegangan ahli hadis yang tafwid. Dan macam Ustaz sebut tadi, muktamad pegangan ahli hadis tu sendiri adalah tafwid sebiji macam penerimaan ulama Asy'ariyah.
Dan- So itu yang inklusif, dah masuk dah semua tu. Amat tepat sekali. Dan pegangan Ibn Taymiyah adalah ikhtiarat persendirian Ibn Taymiyah yang bukan menjadi qaul rasmi mazhab. Bukan menjadi qaul rasmi mazhab. Datang sekarang ni satu isu, iaitu orang cuba menjadikan Ibn Taymiyah sebagai rasmi mazhab. Perkara rasmi mazhab. Dan ini dimulakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Okey, dimulakan oleh beliau dan disambung oleh pengikut-pengikut beliau lah. Okey. Jadi perkara ini yang perlu dibersihkan. Even dalam kalangan Hanabilah sekarang pun, Syekhul Hanabilah di Azhar, Syekh Muhammad As-Sayyid, Syekhul Hanabilah di Iraq, Syekh Faris Fali Al-Khazraji, mereka tekankan pada perkara yang sama, iaitu yes, Ibn Taymiyah kita hormat. Imam Buhuti kata Ibn Taymiyah nafih al-madhhab, yudafi' anis salaf, bari'a min at-tajsim. Okeylah, itu pendapat Hanabilah lah, yang mengatakan bahawa Ibn Taymiyah tidak ada terlibat dengan tajsim dan sebagainya. Itu pendapat Hanabilah. Tetapi Imam Buhuti sendiri tidak memilih kecenderungan Ibn Taymiyah dalam banyak fatwa beliau. Dalam takrifan akidah, dalam takrifan ilmu, dalam Imam Buhuti tu siapa Ustaz? Orang Mansur tak tahu. al-Buhuti, pemilik qaul mu'tamad mazhab Hanbali. Masya Siapa Allah. yang Kashful belajar Qina mazhab yang Hanbali, kan? Penulis kitab Kashful Qina. Ya, Kashful Qina, Kashful Qina, Kashful Qina, Ar-Rawd al-Murbi', Syarh Zad al-Mustaqni oleh Imam Musa al-Hajjawi rahimahullah. Dia ini seperti, boleh kita kata seperti Imam Ibn Hajar al-Haytami lah dalam kalangan Syafi'i. Okey, Imam Musa al-Hajjawi, Imam Mansur al-Buhuti rahimahullah, Hanabilah Mesir. Beliau puji, tetapi dalam banyak furu' beliau kata muktamad seperti ini, dan Syekh Taqiyuddin kata seperti ini. Syekh Taqiyuddin adalah kod bagi Ibn Taymiyah dalam kalangan kita Hanabilah. Syekh Taqiyuddin kata begini, tapi muktamad macam ni. As-sahih al-manqul macam ni. Syekh Taqiyuddin kata begini. Jadi nak katanya, bukan semua fatwa Ibn Taymiyah, bukan semua ikhtiar Ibn Taymiyah adalah wajah rasmi Athariyah Hanabilah Ahlul Hadith. Okey Ustaz, kita dah nak berhenti rehat sekejap. Soalan yang terakhir Ustaz, boleh ringkaskan, ada tak Hanabilah yang begitu, yang fudalat Hanabilah di Malaysia di Tak sini? ada. Tak ada? Saya pun cakap tak ada. Oh, tak ada? Tak ada. Ustaz-ustaz lain boleh bantah ke? Tak ada. Saya tak tahu. Tapi kalau di Indonesia ada. Di Indonesia, ya betul. community. Di Indonesia Mengaku ada lah. ada kawan-kawan saya Ustaz Nur Fajri Ramadan yang ajar kitab-kitab Al-Ain al-Asar. Saya masuk Saya juga masuk grup dalam grup mereka. dalam grup Hanabilah Indonesia. Oh, di Indonesia ada gerakan Hanabilah. betul. Okey. Ada komuniti Hanabilah. Di Malaysia tak ada? Di Malaysia malangnya InsyaAllah ada bila-bila nanti. tidak ada. InsyaAllah, Ustaz. Saya ada. Tidak. Ni pengasas dia lah. Tapi saya bukan Hamali. Adami. Saya bukan Hamali. Saya bukan Hamali tadi. Saya Asy'ari. Asy'ari. Ni pengakuan eksklusif. Syahadatulillah thumma litarikh. Syahadatulillah thumma litarikh. Kullu Syafi'i Asy'ari. Setiap Syafi'i adalah Asy'ari. Dan apa tu, di Malaysia ini, kalau mereka mahu mengaku mereka Athari atau Hanbali, come on, belajar kitab-kitab muktamad yang kita cakap tadi. Betul. Jangan bawa Ibn Taymiyah punya buku. Ya. Ibn Taymiyah punya buku tidak menjadi muktamad tadris. Mereka, ia hanya menjadi Perbandingan. sumber-sumber sokongan dalam kitab-kitab ashab. Imam As-Safarini nukil Nas Ibn Taymiyah. Okeylah. Kan, yang mana dia sudah tangkih. Dia sudah cemak. Dia sudah semak cross and check Sunting. tapis saring kan. Al-Imam Ar-Ruhaibani nukil dalam Muntahal Iradat Nas Ibn Taymiyah, Nas Syekh Taqiyuddin, dia dah semak. Okey. Tetapi Al-Hanabilah tak bawa isu hulul hawadith, qidam an-naw'. Betul. Kan, dalam akidah mereka tak bawa. Mereka nafikan hawadith bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam muktamad kita muktamad kita ajar tadi. Okey. Mereka nafikan jisim, nafyul jismiyah wal arad wal jawhar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka naskan nuzul bukan intiqal. Baik dan dalam kalangan, dalam masa yang sama Ibn Taymiyah masih lagi ragu-ragu nak nafikan. Ibn Taymiyah masih lagi ragu-ragu. Dalam majmu' dia nafi. Tapi dalam tempat yang lain dia tak nafi. Intiqal, harakah, kan? Dia tak nafi. Dia kata ada salaf yang kata. Ada salaf yang ithbat. Ashab ad-Darimi ithbat harakah dan sebagainya. Dalam majmu' dia nafi. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ulama Hanabilah nampak ketidakkonsistenan seperti ini. Adul istiqamah tidak layak menjadi qaul muktamad. Betul. Itu bukan qaul. Dia tak ada manhaj. Ya. Dia ada manhaj, tetapi dia tidak ada Istiqamah. konsisten dengan usul. Sebab itu kita nampak Ibn Taymiyah dalam perbahasan nafi jisim
Dia tak nafi jisim. Dia bukanlah dia nassun li tajsim, tapi zahir li tajsim. Mendedahkan diri dia kepada lawazim, awak mujasim. Sebab itu ulama nampak. Saya bersetuju dengan statement ulama yang mengatakan walaupun ini ada perbezaan kan, Ibnu Taimiyah mujasim atau tak, kalau saya setuju dengan pendapat yang mengatakan Ibnu Taimiyah ini mel ke tajsim. Yes. Sebab itu kita kata bukan nas li tajsim. Kalau dalil kan ada nas zahir muawwal kan. Kalau nas memang satu makna saja, tak ada makna lain. Bukanlah Ibn Taimiyah kata Allah jisim, tak, tapi dia kata dengan pelbagai modus manhaj dia, hujah dia dalam Bayan Talbis Jahmiyah, dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, memang ke arah itulah yang dia nak cakap. Cumanya dia akan selamatkan diri dia dengan nafikan di tempat lain. Allah laysa kamitslihi syai'. Dengan tafsiran dia yang unik terhadap laysa kamitslihi syai' pun dia boleh menangkan bahawasanya dia tu sebenarnya mal ila tashbih, tak ada masalah. Sebab dia ketatkan, dia spesifikkan, dia taksiskan makna laysa kamitslihi syai'. Bukan seperti Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Dia Ahlussunnah Asy'ariyah ni kita ada kitab kita kan, macam kita ada tertib kitab Barahim, syarahnya, Jauharah syarahnya, kemudian hasyiah. So manhaj ahli hadis sebenar, Hanabilah sebenar ada begitu juga. Ya, ada begitu. Tapi Wahabi tak ada. Wahabi tak adalah. Mereka belajar kitab-kitab risalah-risalah yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab dan mereka angkat kitab-kitab Ibn Taimiyah sebagai matan belajar dia orang. Which is kalau ustaz-ustaz pakar falsafah, masya-Allah, ada pakar falsafah di Saudi yang baru dia, Sultan Al-Umairi, Syekh Sultan Al-Umairi yang baru. Even dia tu ditahzir oleh ulama. Mutakallim salafi. Oh ada. Mutakallim salafi. Maksudnya baru timbul. Nak membela Salafiyah Wahabiyah dengan metod kalam, dengan metod nazar. Proses evolusi ni. Ya, dengan metod nazar. Even Sultan Al-Umairi ini pun ditahzir oleh Abdullah Sa'ad, ditahzir oleh Badr Al-Utaibi, yang kibar, yang dianggap kibar Wahabi Salafi lah sekarang. Sebab ini bawa kalam Ibn Sina dalam syarah kitab tauhid. Ini bawa kalam Ibn Al-Farabi dalam syarah aqidah Hamawiyah. Lain macam ahli kalam dia. Okay. Jadi Sultan Mary sendiri cakap bahawasanya akidah wasitah Ibn Taimiyah, akidah Hamawiyah tidak sesuai menjadi mutun. Tiba-tiba kenapa jadi mutun belajar pula? Syarah akidah wasitiyah, syarah akidah Hamawiyah, syarah Safariniyah, syarah Tadmuriyah, syarah kepada tulab mubtadi'in, tulab mutawassitin. Ini semua kitab-kitab Ra' Ibn Taimiyah, Taqrir Aqadi Ibn Taimiyah. Dia bukan kitab mu'tamad tadris. Kenapa tiba-tiba Wahabi kata Hambali, Athari, Imam Ahmad jadi buku Ibn Taimiyah, jadi kitab yang dipelajari? Itu je dia ada. Lah, itu je ada. Tak ada lagi dah. Mereka melemparkan buku-buku yang sebenar mu'tamad. Yang dinyatakan oleh Imam Qadumi tadi adalah sebab mu'tamad tak selading Ibn Taimiyah. Yes, sebab mu'tamad mereka tak selading Ibn Taimiyah, dan mereka menyatakan bahawasanya Ibn Taimiyah lah yang naqaha wa hadzaba dan menyucikan mazhab daripada kotoran-kotoran mutakallimin. Ini mindset dia orang. Itu yang macam Kiai kata, mereka menganggap itu seolah-olah Nabi. Ya, betul. Semuanya apa yang Kiai nukilkan daripada Syekh Abdul Fattah Qadish Al-Yafi, hafizahullah, guru kepada guru-guru kami, insya-Allah, bahawa Ibn Taimiyah dianggap seperti Nabi. Dia sama kes macam Muhammad Abdul Wahab lah, Ustaz. Maksudnya ada imam zaman tu yang kata ini Nabi Musailamah baru. Dia tak mengaku pun dia Nabi. Cumanya sifat dia yang anggap dia bawa la ilaha illallah. Tak ada orang tahu la ilaha illallah. Seakan-akan dia tenembak. Kan? Begitu juga dengan Ibn Taimiyah. Bila ashab dan pengikut dia terlalu angkat dan rajaha perkataan Ibn Taimiyah melebihi salaf, melebihi ikhtiar Abdullah bin Umar, bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, melebihi dan sebagainya. Okey. So itu yang orang ada persepsi yang kata Ibn Taimiyah seakan Nabi, dia dalam kalangan dia orang. Bahkan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dipulaukan kerana kritik Ibn Taimiyah. Ibn Rajab Al-Hambali dipulaukan oleh ashab Ibn Taimiyah. Itu taraf ketasukan mereka. Murid antara murid Ibn Taimiyah sendiri, ashab Ibn Qayyim, kan? Tapi tidak pernah belajar kepada Ibn Taimiyah. Itu silap yang ada di apa? Dah jadi macam Abu ya. Ibn Qayyim, kan? Jadi dia ashab Ibn Taimiyah memulaukan Ibn Rajab. Okey. Dan kerana begitu berpegangnya pada pendapat-pendapat Ibn Taimiyah,